yang ditulis. Itu pun penting, sangat-sangat penting di dalam penulisan mushaf. Okey, itu sedikit perkembangan permulaan ya untuk kita mulakan daurah ini. Selepas ini saya akan berpindah kepada penulisan kaedah seni khat nasakh. Kita mulakan daripada awal alif. Saya harap tuan-tuan dan puan sekalian kalau ada pen boleh ikut, dan jika ada soalan boleh tulis di bahagian komen. InsyaAllah saya akan baca dan akan jawab jika saya tahulah, insyaAllah. Okey, saya akan berpindah kepada penulisan kaedah seni khat. Okey, insyaAllah kita mulakan. Saya mulakan dengan huruf alif. Yang pertama, kedudukan mata pen tu mesti 45 darjah kecondongan ya, ataupun lebih condong sedikit. Jelas ha? Kedudukan mata pen mesti condong begini. Dan bentuk alif sedikit melengkung daripada atas dan bahagian bawah melengkung ke sebelah kiri. Jadi kalau kita lihat di bahagian tengah ni dia lurus, hanya atas dan bawah melengkung. Dia punya kedudukan pun agak condong sedikit ke sebelah kiri. Bermakna kalau mata pen agak lebar begini, ini kurang tepat. Ini salah, kena condongkan sedikit. Ini mengikut
kaedah di dalam Syauqi dia agak condong. Tapi bila penulisan mushaf, kita usahakan supaya alif tu tidak terlalu halus ataupun nipis. Tebalkan sedikit supaya lebih jelas dan konsisten. Biasanya di dalam penulisan mushaf, saya menulis alif ni lebih tebal daripada kaedah. Tujuannya supaya bila kita buat printing nanti, alif tu tidak terlalu halus. Untuk ukuran titik, boleh kita buat 5 ataupun 4. Tapi 4 tu agak pendek lah. Biasanya titik ini bergantung kepada keadaan ketika kita menulis. Ada ketikanya alif ni menjadi 6. Ada ketikanya alif menjadi 5. Kena ingat di dalam seni khat ni yang penting adalah bentuk. Itu paling penting, bukan titik. Titik boleh berubah ketika kita menulis. Kadang-kadang kita menulis bentuk tulisan kita tu kurus. Ada ketikanya agak bold. So titik tu akan main peranan, dia akan berubah menjadi 4 titik ataupun 5 titik. Tetapi jangan lari dari segi bentuknya. Itu yang saya kata, bentuk ni kena hafal. Daripada atas sedikit melengkung, turun, dan bahagian bawah melengkung sikit ke sebelah kiri. Pastikan dia condong sedikit. Kalau condong ke sebelah kanan, itu salah. Alif condong ke sebelah kanan macam ni, ataupun terlalu tegak, ini salah. Nampak mudah saja alif ni, tapi untuk mendapatkan bentuk yang sebenar tu kena praktis. Bahagian ni penting ni, bahagian atas dan bahagian bawah. Dalam waktu yang sama, kalau kita lihat, atas lebih tebal berbanding bawah, kerana daripada atas kecondongan dia lain, dan bawah kita menukar kecondongan dia agak menegak, hampir menegak begitu. Atas tebal dan bawah nipis. Okey, macam mana nak tahu alif yang kita tulis tu tepat? Macam mana nak tahu? Yang pertama, ukur kecondongannya. Kecondongan alif tu. Kalau alif ni condong, ini garis lurus, alif kita mesti condong sedikit begitu.
Itu yang pertama. Yang kedua, ukur titik ni. Untuk basic ni kita kena guna titik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Jika saiz mata pen kita macam ni, ketinggian alif macam ni lah, 5 titik. Kalau saiz dia besar, dia lagi tinggi. Mata pen lebih halus, dia akan lebih pendek. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam yang saya kata tadi, atas lebih tebal daripada bawah. Pastikan bahagian bawah lebih nipis. Ini 3 ciri asas untuk alif. Ya, condong, ukuran titik dan ketebalannya. Atas tebal, bawah nipis. Yang keempat, pastikan bahagian atas dengan bawah ni sedikit ke sebelah kanan dan bahagian bawah menghala ke sebelah kiri. Itu 4 ciri. Condong, ukuran dia, bentuk, kemudian atas bawah. Ini mungkin guide untuk kita nak mengukur alif kita tepat ataupun kurang. Okey. Kemudian saya akan berpindah kepada alif yang disambung dengan huruf lain. Alif tunggal ni satu bentuk saja di dalam khat nasah. Kalau khat sulus tu macam-macam bentuk. Untuk khat nasah satu bentuk saja kalau alif tunggal ni. Cuma di bahagian belakang, alif yang disambung dengan huruf lain, itu ada beberapa bentuk. Kita akan lihat juga. Okey. Yang pertama, kita lihat bentuk yang pertama. Alif, ba bersama dengan alif, dan alif ini bahagian atas menghala ke sebelah kiri. Bahagian atas daripada sini menghala ke sebelah kiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alif bahagian atas terus ke atas, tidak ke kiri, tidak ke kanan.
Okey. Bentuk yang ketiga sama dengan bentuk yang pertama tadi, cuma ditambah bahagian atas. Ditambah bahagian atas. Ya. Cara naik dia macam ini. Naik ke atas, ke belakang sedikit dan tambah bahagian atas. Yang keempat, okey, naik dan ke belakang semula. Ini bentuk ni, alif ni bukan macam ni. Ini dia macam tu. Tapi yang panjang ni kita lebih sedikit melengkung ke dalam. Ini biasanya untuk huruf yang tasyidah, iaitu huruf yang ditarik panjang. Contohnya ba alif. Ba alif ni yang biasanya kita buat panjang ba ni macam ba tunggal saja. 5 titik. 5 atau 6 titik. Kemudian dibuat alif, tambah di atas. Ini yang keempat. Okey, ini alif di bahagian belakang, sambungan dengan huruf lain. 4 bentuk ni kita boleh gunakan ketika alif berada di belakang. Apa ni yang sesuai untuk menulis khat nasakh? Berapa mm? Okey, pena yang sesuai untuk khat nasakh sebenarnya 1 mm. Itu yang kalau kita belajar di Turki pun saiz itu yang dibenarkan untuk kita menulis di dalam khat nasakh. Tapi untuk praktis ni, kalau susah guna yang halus, guna saja yang 2 mm. Ataupun kalau nak besar lagi pun 3 mm. Terpulang kepada masing-masing punya kemampuan. Saya sendiri pun kalau agak susah menggunakan saiz yang kecil, saya akan buat saiz yang besar, nasakh ataupun sulus sebagai permulaan. Ya. Gunakan saiz yang sesuai dengan mata kita, dengan tangan kita, sebelum kita berpindah ke saiz yang lebih kecil dan detail. Pen yang saya guna ni, ini adalah resam ataupun handam. Ini kena buat sendiri. Saya tak ajarlah dalam daurah ni. Mulakan dengan, biasanya kalau kelas kita mulakan dengan tunjuk asah mata pen. Ini saya terus ke kaedah dan nanti akan menulis mushaf. Kalau tuan-tuan perempuan semua tak ada pen ini, boleh gunakan pen biasa, pen yang dijual di stationery, kaligrafi pen, ataupun yang peringkat rendah boleh gunakan pensil kaligrafi itu untuk praktis, tak ada masalah. Kurang jelas cara nak buat tambahan atas alif. Oh, itu kita tambahan untuk bahagian atas.
Saya tunjuk lagi sekali. Ketika kita tarik panjang ni, mata pen kita akan berubah kedudukan. Nampak? Di awal begini, di akhir dah menegak. Kemudian ditolak alif ke atas. Hanya patah balik ke belakang macam tu. Terus sambungkan hujung alif tu, tolak ke atas tapi patah balik ke sebelah kanan. Ini pun kena praktis, walaupun bahagian yang nampak mudah tapi perlu praktis. Sebab kadang-kadang dia jadi agak keras. Ini keras, lembutkan sikit. Dan jangan terlalu panjang, cukup satu titik. Okey. Di mana lagi bentuk alif yang ada? Contohnya di atas ta ataupun za, itu pun ada bentuk macam alif. Kita buat juga untuk melihat bagaimana cara nak buat bentuk alif ta. Okey, alif ta ini kalau di dalam tulisan Syauqi dia agak lembut bahagian bawah. Bahagian bawah ni terus ke sebelah kiri. Alif ini ditambah zuluf di bahagian atas. Ini dipanggil zuluf tambahan untuk alif ta. Ada juga yang membuat alif ta ini lurus bahagian bawah. Daripada atas dia terus lurus. Boleh juga.
Ini huruf ta ini saya akan detailkan lagi ketika sampai huruf ta nanti, ya. Ini lebih kita nak melihat bentuk alif yang digunakan untuk ta dan za ni. Yang pertama lembut, yang kedua keras, lurus ke bawah. Kemudian alif ada juga pada huruf lam alif. Ini bentuk alif, ya. Alif ni pendek dan melengkung, mempunyai kepala di bahagian atas. Caranya ditolak ke atas dan patah balik melengkung, letakkan di tengah-tengah. Ukuran dia hanya 3 titik. Pastikan alif, lam alif ini lebih rendah daripada lamnya. Lebih rendah 1 titik daripada lam. Okey. Kemudian lam alif tunggal. Okey, ada ramai penulis yang memulakan dengan lam dan ke sini, kemudian berubah alif. Tapi saya mulakan daripada alif, baru saya tulis lam. Ini sebab kebiasaan saya daripada dulu saya buat macam ni. Maaf Ustaz, tak nampak lah. Ini alif, ini lam. Ini bentuk alif pada lam alif yang tunggal. Ini lebih panjang berbanding dengan lam alif ini. Ukuran titik. Okey. Titik sebenarnya memang sempurna kalau kita nak ukuran yang ini. Cuma ketika kita berlatih, benda ni dah terlalu banyak. Ada yang dibuat begini saja, tapi ukuran dia tetap 2. Tapi kalau ada lagi yang buat bulat, lagi tak tepat. Cuma itu hanya sebagai gambaran titik. Yang penting bentuknya, bentuk huruf tu betul dengan apa dia kaedah yang asal. Titik untuk ukuran ni
Peringkat awal kalau kita dapat ukur dengan sempurna, itu terbaiklah, ya. Yang penting kita buatkan bentuk huruf tu lebih supaya lebih jadi. Ini lam alif, lam alif, di mana alif sama ada kita nak buat lam dulu ataupun alif dulu terpulang. Ini bentuknya. Jadi bentuk alif dah ada berapa ni? Alif di belakang, ini adalah 4, 5, 6, 7, ini 8. Dah ada 8 alif. Bentuk yang kita kena hafal dan tahu dia punya melengkung dia di mana, ukuran dia berapa. Terusnya kita lihat apa lagi ya. Ada di dalam nasakh lam alif yang bersambung dengan alif, contohnya dalam illa. Ini alif bersambung dengan lam, dan alif yang kedua ni pastikan lebih rendah. Ini bentuknya yang seterusnya, alif. Ada yang tidak bersambung begini, dia terpisah. Ini biasanya digunakan pada illa saja. Illa. Ukuran daripada alif dan lam ini boleh kita buat 3 titik, ya. Cuma pastikan alif ni lebih rendah daripada lam. Okey, seterusnya alif di belakang, alifnya terpisah, tetapi di dalam khat nasakh mengikut kaedah kita boleh bersambung dengan huruf yang tertentu. Contohnya dal, ya. Ba, dal, alif, ini menggunakan seakan-akan alif ni. Ba, dal, alif. Asalnya ba, dal, alif. Ini pun boleh juga bersambung di hujung dal dan di hujung alif.
Okey. Ini huruf alif dan beberapa bentuk. Kita buat satu ayat ataupun ni kita buat Assalamualaikum. Alif lam sin lam diletakkan tarwis. Assalamu Assalamualaikum. Okey. Alif mesti melekuk pada ba. Dal alif itu mesti melekukkah alifnya
atau boleh tegak saja. Okey. Badal alif tadi yang ini. Kalau tegak yang ni. Biasanya kalau tegak gunakan dal ini. Kalau menggunakan ini biasanya ditambah di bahagian atas ni, melekuk sikit. Saya nampak tulisan saya ni agak lebar berbanding atas kertas. Mungkin sebab kamera kot. Kaedah resam Osmani di Malaysia, bolehkah kita tulis sambungan alif, lam, alif dan alif di hujung bersambung dengan dal? Sambungan alif dan lam. Oh, alif dan lam. Itu tak, kita tak buat macam tu. Mungkin yang ni kot. Alif, lam alif, illa ni. Ini dalam mushaf Yayasan Restu kita tak buat. Tapi dalam mushaf lain ada. Ini pun kita tak gunakan di dalam mushaf. Ini bahagian saya nak tunjukkan kaedah seni khat nasakh saja. Mungkin nanti saya akan tunjukkan penulisan mushaf sedikit. Ya. Apa yang ada di dalam kaedah kita belajar aja. Penggunaan tu lain cerita. Kalau untuk sendiri ataupun untuk tujuan seni, boleh kita gunakan, tak ada masalah. Terutamanya ketika pertandingan, kalau kita masuk pertandingan peringkat international, benda tu boleh digunakan. Illa, badal alif bersambung, malah ada beberapa lagi bentuk yang bagi kita agak keliru, tetapi di dalam khat nasakh boleh. Untuk tujuan seni tak ada masalah. Sebab tu nanti saya akan nak tunjukkan cara penulisan mushaf yang meraihkan seni tetapi masih memudahkan bacaan. Maknanya kita tidak sekadar mementingkan seni. Kita berusaha memilih huruf-huruf, bentuk-bentuk yang memudahkan orang ramai mengenal, ya. Resam Osmani. Maya resam Osmani di Malaysia. Di Malaysia memang kita tak gunakan, tapi ada mushaf tu yang sampai ke sini. Contohnya mushaf Qatar. Illa begitu ada. Dalam mushaf Qatar juga menggunakan resam Osmani, tetapi menggunakan illa yang saya tunjuk ni. Illa ni ada. Dan banyak huruf-huruf lain ada yang dalam mushaf Qatar. Cuma saya beritahu dalam tulisan mushaf yang Yayasan Restu buat, kita tak gunakanlah yang ni. Okey, saya rasa itu untuk kaedah awal kita mengenal huruf alif, bentuk-bentuk huruf alif. Daripada alif tunggal, alif yang bersambung, alif pada ta, alif pada lam alif, dan bentuk-bentuk yang harus digunakan di dalam seni khat nasakh. Dan kita buat satu kalimah Assalamualaikum. InsyaAllah lepas ni saya akan menulis mushaf yang sedang saya tulis. Mungkin di situ ada sedikit penerangan yang saya boleh bagi supaya kita dapat berkongsi, dan jika ada pertanyaan boleh diletakkan, ditulis di ruang komen.
Oh, nak tengok penuh Sekejap. Saya naikkan kamera sikit kot. Ni. Tolong naikkan kamera sikit bagi nampak penuh dia orang nak ambil gambar kot. Naikkan sikit. Bagi bahagian ni je. Bukan naik tu. Naik ni. Tu. Okey. Dia tak ni sekejap. Ya ni. Kamera. Kunci dulu. Tak apa. Ni dia level dia dah okey. Okey. Ni cantik. Cuma nak ni sikit je naik. Sikit lagi. Boleh ni. Naik dah. Ya, stay di dekat. Lagi sikit. Okey. Bagi boleh. Atai. Boleh macam ni. Okey kot. Allahu Akbar. Kat ujung ternampak lah gua naik sini. Naik sikit. Okey. Dia nak ambil gambar ni. Silau ke? Okey. Ya. Bolehlah nak snap dulu. Nanti kita buat bisa mushaf sikit. Kalau kait dekat ni ke tak? Kait dekat ni. Dia kecil pula tulisan dia nanti jadi itu dia. Okey ya. Apa tak penuh. Okey, alhamdulillah. Dah snap semua. Turun sikit. Ya. Okey. Okey. Dia tak fokus dia. Macam kelabu. Ni okey kot? Okey. Dia bukan autofocus lah? Autofocus. Tak ada. Saya berjari ya. Tadi. Okey. Okey. Tulisan tu nampak kelabu ke tak? Dia macam kabuk sikit. Kena sikit tu. Sekejap. Saya ingat akan turun. Tadi turun boleh. Turun ya. Tak, cukup. Kelabu. Okey, sekarang saya akan menulis mushaf. Tapi nampak macam kabur sikit lah tulisan dia punya video ni, kamera ni. Surah Al-A'raf juzuk ke-9 muka surat 168. Okey. Ada kapok ke? Dia macam mana nak?
Dapat bola. Kelabu. Tu. Ataupun lama-lama dia fokus lah. Okey. Dia tak ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni saya gunakan pen 1.5 mm. Okey, contohnya di sini saya guna ya Musa ni. Kalau ikut kaedah macam ni pun boleh. Ya Musa. Ini kalau dari segi urutan huruf agak problem. Nampak? Huruf pertama ya, huruf kedua mim. Tapi bila kita gunakan susunan ini, mim dengan ya ni sama, atas bawah ni. Jadi untuk mengelak kekeliruan ini, saya lebih suka menggunakan ya yang bersambung dengan mim selepasnya di atas garis. Walaupun ini dari segi kaedah agak kurang cantik. Untuk penulisan mushaf, kita kena korbankan sikit kaedah tu supaya lebih jelas. Kemudian dari segi jarak, ni lam dengan ya ni mesti ada jarak, jangan terlalu rapat. Ini stofa itu kan.
Kemudian saya letakkan baris qala. Okey, baris ni pastikan kedudukannya betul-betul di atas huruf lam kan, di atas tiang lam ni. Ya Musa. Di sini kalau saya punya kebiasaan, bila kedudukan macam ni saya letakkan dhammah dulu di atas mim betul-betul. Baru saya letakkan fathah dan mat. Supaya saya dapat agak antara sini dengan sini dengan sini, tidak terlalu jauh, dan jarak antara fathah, mat dan dhammah seimbang, ya. Kalau saya letakkan fathah dulu dan mat, kemudian tiba-tiba ini terlajak sedikit ke mim, di sini dia akan sedikit crowded, ya. Dia agak sesak di sini. Itu kita punya kemahiran nak letak lah. Masing-masing kita akan ada cara peletakan baris, terutamanya dalam menulis mushaf. Ya Musa. Hamzah di bawah alif jangan sampai bersentuh dengan alif. Pastikan ada jarak. Ini istafait. Ketika kita letak baris ni, boleh kita repair sedikit huruf-huruf yang kurang, supaya memperbaiki huruf lagi. Ini istafait. Apakah yang dimaksudkan dengan dhabt Quran dalam penulisan khat? Dhabt ada T belakang. Dhabt itu adalah tanda-tanda yang selain daripada huruf. Tashkil, ini semua dhabt. Ini pun dhabt. Sehingga titik ni pun dhabt. Sebab yang asalnya adalah huruf. Resam Osmani adalah huruf.
qaf alif lam, ya mim waw sin alif. Itu adalah huruf. Tanpa baris, tanpa titik. Itu tulisan Rusam Osmani asal. Selain daripada huruf tu adalah ta', termasuk mad, bentuk mad, hamzah, dan semuanya. Selain daripada huruf tu adalah ta'. Sebab tu dot berubah. Itu yang ada salah anggapan tentang Resam Osmani ni. Resam Osmani adalah huruf saja, manakala baris dan mat tu ada setengah-setengah mushaf dia tak letak, tetapi masih lagi di dalam kategori Resam Osmani. Sebab dot tu adalah inisiatif daripada ulama yang meletakkannya. Resam Osmani adalah resam ataupun tulisan yang asal daripada sama dengan huruf ketika zaman Sayyidina Osman. Okey. Apakah masalah? Ya, ini adalah mushaf yang sedang saya tulis, dan mushaf ni adalah mushaf betul dan kekal akan jadi manuskrip. Kalau salah terpaksa tulis balik lah. Sebab tu kalau lihat penulisan yang saya buat ni memang perlahan dan berhati-hati. Dan tulisan ni saya tidak tulis dengan menggunakan pensel. Ini tulisan yang direct, hanya berpandukan referen yang saya lihat daripada mushaf lain dan terus saya tulis di sini tanpa menggunakan pensel. Kerana bila kita menulis menggunakan pensel, sebenarnya kalau peringkat awal ni tak apa lah. Kalau untuk bila kita dah biasa menulis, pensel tu sebenarnya mengongkong kita. Dia lebih agak terkongkong bila ada guide daripada pensel. Umbaidah Al-Banki pun tidak menggunakan pensel ketika menulis mushaf Qatar. Tapi bila kita dah terbiasa, tulisan tu dia akan habis di sini dengan elok, walaupun tanpa menggunakan pensel. Bermakna kita daripada awal ni kita dah agak, daripada qala ya Musa ni kita dah agak jarak dan huruf-huruf yang kita nak gunakan supaya semua kalimat dalam baris tu akan berakhir di sini dengan elok. Okey, saya akan sambung.
Ni siap satu baris. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Nampak antara kalimah tu saya jarak-jarakkan supaya lebih jelas antara kalimah, tidak bercantum dengan kalimah yang lain.